Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullah pada siri yang ke-95, masih lagi berkenaan tentang tajuk solat. Hadis-hadis yang membicarakan tentang tajuk solat, dan kita telah tiba pada bab yang ke-30 pada hadis-hadis yang membicarakan tentang istihbabil ibrad, sunnah untuk membiarkan berlalunya panas terik bizuhri, khususnya pada waktu zuhur. Adapun asar, para ulama sepakat menyebut solat pada awal waktu. Namun zuhur pada musim yang panas, pada terik yang panas, selalunya kat negara kita tak adalah terik macam tu. Selalunya kalaulah di negara Arab, di Timur Tengah, di sebahagian tempat yang mana sangat panas. Dan sunnah hanya untuk siapa? Liman yamdi, untuk orang yang pergi menuju ila jama'atin, untuk solat berjemaah, wa yanaluhu, dan dia beroleh al-harru, kepanasan, fi tariqih, dalam perjalanan dia ke masjid. Daripada sini kita belajar, kalaulah seseorang itu tak pergi berjemaah, dia solat di rumah, maka dia dituntut untuk solat awal waktu. Daripada tajuk yang Imam Nawawi bawakan ini juga, kita belajar, kalaulah seseorang itu dia dalam perjalanan dia menuju ke masjid untuk solat berjemaah, dia tidak mengalami situasi panas. Contohnya daripada porch, daripada tempat parking rumah dia, terus masuk kereta on aircon sampai ke masjid, ataupun surau, pada waktu itu parking terus masuk ke masjid surau, maka pada waktu itu pun tak disunnahkan untuk melewatkan zuhur. Maka hanya disunnahkan untuk melewatkan zuhur pada musim yang amat panas, pada terik yang amat panas, pada panas yang amat terik, bagi orang yang menuju ke masjid untuk solat berjemaah dan beroleh pada waktu itu teriknya panas dalam perjalanan dia ke masjid. Riwayat 1396 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, izashtadda, apabila bertambah teriknya, al-harru, kepanasan, maksudnya sangat panas, lebih daripada biasa. Selalunya kalau kita lihat, kadang-kadang kalau dekat sebahagian tempat sampai 50, kalau kadang-kadang dekat Pakistan sampai 50, kalau dekat Mekah kadang-kadang 47, 48, sangat terik. Maka sabda Nabi, fa'abridu, maka biarkan berlalunya panas terik tersebut bisalah, untuk menunaikan solat. Maksudnya biarkan pada waktu itu panas terik tersebut berlalu, biar sejuk dulu, barulah solat. Kerana sabda Nabi, fa inna shiddatal har, kerana sesungguhnya kepanasan teriknya panas, min faihi jahannam, adalah daripada hembusan api neraka. Maka apakah maksud teriknya panas daripada hembusan api neraka? Nanti akan diterangkan dalam riwayat 1402. Terus 1397 baca. No, Asya, Atia, no. Riwayat yang lebih kurang sama, cuma sanad yang berbeza. Terus 1398.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-yaumul har", apabila pada hari yang panas terik, fa abridu, maka tunggulah keadaan sejuk, bis salah, untuk menunaikan solat. Kenapa kena tunggu sejuk? Jangan solat ketika mana panas yang amat. Fa inna shiddatal har, maka sesungguhnya teriknya kepanasan, min faihi jahannam, adalah daripada kehembusan api neraka. Maka nanti akan diterangkan pada riwayat 1402. Maksudnya sebagaimana api neraka pada waktu itu menyakiti dan menyeksakan, maka begitulah juga terik yang amat pada waktu itu adalah menyakiti dan menyeksa orang yang pada waktu itu menimpanya. Qala Amrun, terus Nabi SAW bersabda daripada riwayat Abu Hurairah, "Abridu, tunggulah keadaan sejuk, anis salah, untuk menunaikan solat. Fa inna shiddatal har, kerana sesungguhnya teriknya kepanasan, min faihi, daripada hembusan, jahannam, api neraka." Riwayat yang berikutnya pun lebih kurang sama, baca. Terus 1399. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal harra", sesungguhnya teriknya panas ini, min faihi jahannam, daripada hembusan neraka jahannam. Fa abridu, maka tunggulah sejuk, bis salah, untuk menunaikan solat. Maka daripada semua hadis-hadis ini, kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, walaupun nanti kita akan baca pada riwayat yang ke 1407, yang mana ada sahabat mengadu pada waktu itu panasnya tanah dan juga pasir dekat dalam masjid untuk solat. Maka Nabi SAW tak layan, tak beri perhatian kepada aduan mereka. Maka bagaimana nak menggabungkan? Ada hadis yang mana Nabi SAW suruh tunggu sejuk. Ada hadis yang mana Nabi tak layan pada waktu itu aduan pada sahabat. Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, ikhtalafal ulama'u, para ulama telah berbeza pendapat dalam pada untuk menggabungkan di antara kedua hadis ini. Hadis-hadis yang mengatakan kena tunggu sejuk baru solat, terutamanya pada musim panas untuk zuhur, dan hadis yang mana para sahabat mengadu kepada Nabi yang mereka sukar untuk sujud kerana terik dan panasnya pada waktu itu pasir dan tanah yang ada di tempat solat. Maka sebahagian berkata, al-ibradu rukhsah, maka menunggu keadaan sejuk itu adalah kelonggaran. Wa taqdimu afdal, namun mengawalkan solat zuhur itu adalah afdal. Maka sebab itu kadangkala Nabi solat di awal waktu dan Nabi SAW tak memberi perhatian kepada aduan para sahabat. Namun selalunya bila panas yang amat, maka Nabi SAW akan pada waktu itu menyuruh para sahabat untuk tunggu keadaan sejuk barulah solat. Maka ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, wa'tamadu, dan mereka menjadikan hadis Khabbab yang berada pada riwayat 1407, dan mereka menjadikan hadis Khabbab pada waktu itu sebagai sandaran. Wa hamalu hadis al-ibrad, dan menjadikan hadis tentang tunggu keadaan sejuk yang kita sedang baca banyak ni pada waktu itu ala tarkhis, pada kelonggaran dan rukhsah. Okey, maka ini satu pandangan. Wa qala jama'atun, pandangan yang kedua mengatakan hadis Khabbab yang bakal kita baca, yang mana para sahabat mengadu kepada Nabi, Nabi tidak memberi perhatian kepada aduan mereka yang mana susah untuk sujud kerana terik dan panasnya tanah dan juga pasir di dalam masjid. Maka sebahagian mengatakan hadis Khabbab itu adalah mansuh, tidak lagi diamalkan. Dan apakah yang menasihkan dia, yang menjadikan dia mansuh, adalah hadis al-ibrad, yang mana Nabi suruh tunggu keadaan sejuk barulah solat zuhur. Maka ini yang kedua. Yang ketiga adalah al-mukhtar istihbabul ibrad li ahadith, wa amma hadithu Khabbab famahmul ala annahum talabu ta'khiran zaidan ala qadri al-ibrad. Maka pandangan yang ketiga mengatakan bahawa digalakkan untuk tunggu keadaan cuaca sejuk
barulah menunaikan solat zuhur. Namun hadis Khabbab pada waktu itu Nabi tidak layan kerana ada sebahagian para sahabat minta Nabi lewatkan lagi solat zuhur. Walhal pada waktu itu Nabi dah lewatkan, mereka minta kelewatan tambahan supaya lebih sejuk dan dekat dengan asar. Maka Nabi SAW tidak melayani permintaan mereka. Maka ini adalah pandangan yang ketiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan inilah pandangan yang paling sahih. Sebab itu kata Imam Nawawi, was-sahihu istihbabul ibrat. Dan yang sahihnya adalah sunnah untuk tunggu keadaan sejuk pada musim yang amat panas untuk solat zuhur. Namun kalaulah seseorang itu tetap nak solat di awal waktu kerana dia mampu untuk menahan cuaca panas, ataupun dia tidak menghadapi panas kerana daripada rumah naik kenderaan ada aircon terus masuk ke masjid tak merasai panas, maka pada waktu itu mendahulukan solat lebih afdal. At-taqdimu afdal. Jelas ke jelas? Baca hadis. Sabda Nabi SAW, abridu anil haram. Tunggulah keadaan sejuk. Tunggulah keadaan sejuk. Anil har, dengan berlalunya panas. Fi salah, untuk menunaikan solat. Fa inna shiddatal har, maka sesungguhnya teriknya kepanasan. Min faihi jahannam, daripada hembusan api neraka. 1401 baca. Telah melaungkan azan muazzin Nabi SAW untuk solat zuhur. Maka bila Nabi dengar azan tersebut di awal waktu pada musim yang panas, maka Nabi SAW bersabda, abrid, tunggu keadaan sejuk, tunggu keadaan sejuk. Au qala, ataupun Nabi bersabda, intazir, tunggu dulu. Wa qala, dan Nabi bersabda, inna shiddatal har, sesungguhnya teriknya kepanasan, min faihi jahannam, daripada hembusan neraka. Fa iza ishtaddal har, maka Nabi pesan, apabila menjadi teriknya kepanasan, terutamanya pada musim panas, terutamanya pada solat fardu zuhur, maka sabda Nabi, fa abridu, maka tunggulah keadaan sejuk, anis salah, untuk menunaikan solat. Berkata Abu Dhar, hatta ra'ayna, maka Nabi telah pada waktu itu melewatkan sedikit solat zuhur pada musim panas, sehingga kami telah melihat fai'at tulul, adanya bayang-bayangan pada at-tulul. At-tulul ini adalah anak bukit ataupun timbunan pada waktu itu tanah, dia bukanlah bukit, dia kurang daripada bukit, maka ada dipanggil at-tulul. Maksudnya apa? Nabi SAW pada waktu itu tunggu supaya adanya bayang-bayang. Lalu para sahabat yang berjalan kaki nak menuju ke masjid, pada waktu itu mereka boleh berjalan pada bayang-bayangan anak bukit ataupun rumah dan sebagainya. Sebab kalaulah zuhur di awal waktu tak ada bayang-bayang kecuali sangat sedikit, maka Nabi minta untuk dilewatkan solat zuhur pada musim panas. Terus 1402. Sebab itu sekejap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada baris yang kedua 45. 24, pada baris yang keempat muka surat sebelum ini. Maka kata Imam Nawawi, kenapa Nabi minta tunggu keadaan sejuk? Kerana tujuan Nabi tunggu keadaan sejuk bukanlah supaya bila langsung tak ada panas baru nak solat. Maka itu dah terlalu lewat walaupun masih dalam waktu. Maka pada baris yang keempat kata Imam Nawawi, li'annal ibrat, kerana tujuan Nabi mengatakan tunggu keadaan sejuk bukanlah bermaksud langsung tak ada terik, bukan. Kerana Nabi SAW amat menyukai solat di awal waktu. Li'annal ibrat an yuakhira, adalah melewatkan sedikit waktu zuhur, bihaisu, di mana yahsul, terdapat, lil hitan, bagi dinding-dinding, fai'un, adanya teduhan, adanya bayang-bayangan, yamshu nafih, untuk para sahabat berjalan untuk menuju ke masjid. Wa yatanaqasul har, dan pada waktu itu berkurangnya kepanasan. Maka itu tujuan daripada Nabi suruh untuk tunggu sejuk.
bukan maksudnya pada waktu tu langsung tak ada panas, maka itu bukanlah tujuannya dan itu bukanlah maksud daripada Nabi SAW tunggu keadaan sejuk. Maka sebab itu, bila ada sahabat minta Nabi lambatkan lagi zuhur, maka Nabi SAW tak layan. Sebab ianya sekadar ada bayang-bayang yang cukup pada waktu itu untuk para sahabat berjalan menuju ke masjid, itulah tujuannya. Lalu orang yang pada waktu itu tak solat ke masjid, maka pada waktu itu dia tuntut solat di awal waktu, ataupun dia tidak mengalami masalah untuk pergi ke masjid dalam panas kerana adanya kenderaan dan ataupun payung dan sebagainya, maka tak ada masalah. Sekejap Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka kita baca riwayat 1402. Apakah maksud daripada sabdaan Nabi teriknya panas adalah daripada hembusan neraka? Maka diterangkan pada riwayat 1402. Baca. 1402 sampai 1404. Silakan terus. Sabda Nabi SAW, ishtakatin nar, neraka telah mengadu kepada Allah. Faqala, lalu neraka berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, akala ba'di ba'da, kerana terlalu panasnya api, maka sebahagian aku telah memakan sebahagian yang lain. Kerana terlalu marak. Maka ini adalah gambaran tentang betapa dahsyatnya kepanasan, tingginya menjulang api neraka, sehingga apinya digambarkan pada waktu itu memakan dia sebahagian akan sebahagian yang lain. Maka bila neraka mengadu kepada Allah tentang kepanasannya yang amat, maka fa'adzinalaha, Allah mengizinkannya binafasaini, untuk 2 hembusan nafas. Selalunya apabila dihembus sesuatu keluar, maka berkuranganlah panas. Sebagai contoh, periuk yang panas, apabila dibuka penutup dia, maka dengan ada kepanasan yang keluar, maka berkuranglah panas. Maka sama juga apabila Allah izinkan neraka untuk 2 hembusan nafas, maka berkuranganlah sedikit kepanasan neraka. Tapi masih lagi panas kerana ianya adalah tempat Allah menzahirkan azab dan siksanya. Maka para ulama berbeza pendapat, adakah ini berlaku secara realiti ataupun ianya adalah tashbih yang mana Allah ingin untuk jelaskan. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada baris yang ketiga, ikhtalafal ulama, para ulama telah berbeza pendapat tentang maksud hadis ini, di mana Allah mengizinkan neraka untuk mempunyai 2 hembusan nafas. Apakah 2 hembusan nafas tersebut? Kita sambung habiskan. Nafasin fi syita, 1 hembusan nafas pada musim sejuk. Maka ketika mana cuaca sejuk yang amat, maka itu adalah gambaran daripada hembusan neraka. Dan yang mana ianya juga pada waktu itu menyakitkan dan juga membinasakan. Wa nafasin fi saif, dan 1 hembusan pada musim panas. Fahuwa ashaddu ma tajiduna minal har. Maka hembusan pada musim panas adalah situasi di mana kamu akan mendapati panas yang teramat, panas yang sangat terik. Wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir, dan hembusan pada musim sejuk bermaksud adalah kamu akan mendapati sejuk yang teramat-amat sejuk pada musim sejuk. Maka apakah maksud daripada hembusan neraka ini? Maka sebahagian para ulama berkata pada baris yang ketiga, huwa ala zahirih, maka ini berlaku secara zahirnya. Washtakat haqiqatan, dan neraka memang mengadu kepada Allah secara hakikat. Washiddatul har, dan apa yang berlaku dengan, ada orang horn tak ada. Washiddatil har, dan kepanasan yang amat yang berlaku di dunia ketika mana kemuncak musim panas pada sebahagian tempat dan negara, maka sebenarnya pada waktu itu adalah sebahagian gambaran daripada keadaan api neraka bila panas yang amat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pandangan yang kedua, wakilah baris yang keempat, laisa huwa ala zahiri, hadis ini bukanlah pada hakikatnya
bal huwa ala wajhi tashbih wal isti'arah wat taqrib. Namun maksud hadis ini adalah sekadar salah satu bentuk gambaran dan juga penerangan serta tashbih dan isti'arah. Wa taqdiruhu, lalu maksud hadis ini adalah anna shiddatal har, bahawa panas terik yang berada di dunia tashabbaha, pada waktu itu adalah sebagai gambaran tentang terik dan panasnya api neraka. Fahdharuh, maka sebagaimana kamu tidak tahan dengan kepanasan dunia, maka berhati-hatilah dan jauhkanlah diri kamu daripada kepanasan neraka. Namun Imam Nawawi memilih pandangan yang pertama, wal awwalu azhar, kata Imam Nawawi. Pandangan pertama adalah lebih zahir, bahawa hadis ini pada hakikatnya yang tersendiri, bahawa memang Allah izinkan neraka untuk mengeluarkan dua hembusan nafas. Yang satu adalah pada kemuncak sejuk yang ada di dunia, yang mana apa nama tempat yang paling sejuk kat dunia mungkin, maka itu adalah hembusan nafas dia. Dan yang kedua adalah pada musim panas yang amat, maka itu adalah hembusan nafas dia. Dua lagi riwayat adalah lebih kurang sama. Maka baca sampai habis. Tutup pintu, hujan. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Abu Hurairah, "Idza kana al-har", apabila pada waktu yang amat panas, fa abridu, maka tunggulah keadaan sejuk, anis salah, untuk menunaikan solat. Di sini maksudnya adalah solat zuhur. Sebab itu pada baris yang paling akhir daripada perenggan muka surat ini, Imam Nawawi tegaskan, wa'lam, ketahuilah, annal ibrat, bahawa tuntutan untuk menunggu keadaan sejuk, innama yashra', hanya sahaja disyariatkan pada solat zuhur. Adapun solat asar, maka tidak ada seorang ulama pun pada waktu itu jadikan hadis ini sebagai kias. Sebab asar dah tak perlu. Asar pada waktu itu bayang-bayang dah banyak. Boleh berjalan pada bayang-bayang dan sebagainya. Sementara zuhur tak ada bayang-bayang. Dan pada waktu itu ianya adalah lebih sukar, lebih terik berbanding daripada asar. Terus? Maka setiap tahun Allah izinkan neraka untuk mengeluarkan, menghembuskan dua nafasnya, iaitu pada waktu sejuk yang amat, dan juga satu hembusan pada musim panas yang amat. 1404 baca. Fa'adhali, maka ya Allah, kerana telah begitu panas keadaan dalamku, kata neraka, sehingga memakan sebahagianku akan yang lain. Maksudnya api pada waktu itu memakan antara satu sama lain. Kerana terlalu panas, terlalu dahsyat siksaan neraka, maka neraka telah meminta izin, ya Allah, izinkanlah aku untuk menghembuskan nafas. Maka Allah izinkan untuk menghembuskan dua nafas. Satu pada musim sejuk dan satu pada musim panas. Maka sabda Nabi, "Fama wajadtum", maka apa jua yang kamu dapati, min bardin, daripada sejuk, au zamharir, zamharir pada baris yang pertama, syiddatul bard, ataupun cuaca yang amat sejuk, famin nafasi jahannam, maka itu adalah daripada hembusan neraka. Wa ma wajadtum min harrin, dan apa pun yang kamu dapati daripada keadaan panas, au harur, harur pada baris yang pertama, syiddatul har, cuaca keadaan yang amat panas, maka itu adalah daripada hembusan neraka jua. Bab yang ke-31 berkenaan tentang sunnah untuk tetap mengawalkan solat zuhur pada awal waktu, fi ghairi syiddatil har, pada selain daripada waktu panas. Maka timbul soalan, habis tu kalau tak panas boleh tak nak melewatkan solat? Adakah pada waktu itu sunnah juga? Jawapannya, kalaulah tak panas, maka sunnah untuk mengawalkan zuhur. Kalau tak panas. Maksudnya kalaulah tak panas yang amat. Kalaulah sekadar nak kira negara kita ni dah pada waktu tu panas, tapi sebenarnya tak rasa pun. Sebab panas yang pada waktu itu diambil kira, kata Imam Nawawi dan para ulama, adalah kepanasan
yang mana untuk orang yang perlu berjalan kaki tanpa ada perlindungan, payung, kenderaan dan sebagainya untuk menuju ke masjid dan surau. Dan zaman kita dah ada banyak kemudahan. Ada payung, ada kenderaan, ada aircon dalam kenderaan dan sebagainya. Maka pada waktu itu digalakkan, dituntut sunnah untuk solat di awal waktu. Terus daripada Jabir bin Samurah, hadis ini kita dah baca dah sebelum ni. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra, akan solat zuhur idza dahadat syamsu, apabila tergelincir sahaja matahari. Maksudnya Nabi akan solat zuhur di awal waktu. Tergelincir je matahari yang memberi gambaran telah masuknya zuhur, Nabi akan terus solat zuhur. Terus 1406 baca. Ini hadis Khabbab yang kita sebut tadi. Bahawa kenapa Nabi tak layan? Kerana para sahabat minta Nabi lewatkan lagi zuhur. Maka Nabi SAW tak layan. Terus? Daripada Khabbab radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, kami telah mengadu kepada Nabi SAW tentang solat fir ramda, pada panasnya tanah dan pasir. Sebabnya nanti pada riwayat berikut kita akan nampak, sebab kalaulah tanah dan pasir panas, maka boleh hamparkan alas. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi kerana pada waktu itu para sahabat boleh datang ke masjid, kerana ada sedikit sebanyak bayang-bayang pada dinding, pada anak bukit dan sebagainya, maka Nabi SAW tidak melayan permintaan para sahabat untuk melewatkan lagi zuhur. Maka falam yushkina, maka Nabi tidak memberi perhatian terhadap aduan kami. Yushkina pada baris yang terakhir, ailam yazal syakwana, Nabi biarkan terus menerus kami mengadu. Maksudnya Nabi tidak memberi perhatian dan Nabi tidak layan. 1407 baca. Daripada sahabat Nabi Khabbab ibnu Al-Arad radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, ataina Rasulullah, kami telah datang kepada Nabi SAW, fasyakauna ilaihi, kami telah mengadu kepada baginda harra ramda, tentang kepanasan tanah ataupun pasir, tempat solat, tempat untuk sujud. Falam yushkina, maka Nabi tidak memberi perhatian kepada aduan kami. Berkata Zuhair, lalu aku telah bertanya kepada Abu Ishaq, afiz zuhri, adakah ini berlaku pada waktu solat zuhur? Beliau berkata, na'am. Maka kemudian bertanya lagi, afi ta'jiliha, adakah permintaan ini berkenaan tentang Nabi solat awal waktu? Maka beliau berkata, na'am, ya. Terus riwayat seterusnya menerangkan, kenapa Nabi tak layan apabila para sahabat minta dilewatkan lagi solat zuhur? Kerana boleh dialas dengan kain, dengan pakaian ketika mana waktu sujud. Terus? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna nusalli, kami pernah menunaikan solat bersama Nabi SAW fi shiddatil har, pada teriknya kepanasan. Fa idza lam yastati ahaduna, maka apabila tidak mampu salah seorang daripada kami ayyumakkina jabhatah, untuk meletakkan dahinya minal ardi, di atas tanah, basata, maka dia akan menghamparkan thawbahu, pakaiannya, fasajada alaih, lalu dia sujud di atas pakaian dia. Maka perkataan basata saubah, menghamparkan pakaian lalu sujud di atas pakaian, maka ini menjadi dalil bagi sebahagian orang pada baris pertama syarah An-Nawawi, dalilun liman ajaza sujud ala tarfi thawbihil muttasil bih, menjadi dalil bagi sebahagian para ulama bahawa boleh sujud di atas pakaian yang sedang kita pakai. Tetapi mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i, mana-mana pakaian yang bila kita bergerak, pakaian itu bergerak, maka tak boleh sujud di atas kain dan pakaian tersebut. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i, mereka mentakwilkan bahawa maksudnya adalah wa ta'awwalu hadzal hadis ala sujud ala thawbin munfasil anhu, bahawa para sahabat telah solat pada kain, pada pakaian yang tidak mereka pakai, yang tidak mereka gunakan. Terus
At-tabkiri bil asar. Maka asar, Nabi tidak pernah melewatkan asar kerana panas. Adapun Nabi melewatkan asar kerana perkara yang lain, maka ada dalam riwayat. Tapi kerana panas, Nabi tak pernah melewatkan asar. Sebab itu tadi Imam Nawawi kongsikan bahawa mana-mana hadis tentang untuk tunggu sejuk baru solat, hanyalah untuk solat fardu zuhur, itu pun pada tempat yang memang amat-amat panas, dan pada tempat yang mana untuk orang yang nak pergi solat berjemaah, mereka perlu melalui panas terik untuk sampai ke masjid surau. Maka untuk itu, adapun solat asar, maka semua para ulama sepakat menyebut adalah di awal waktu. 1409 baca. Laju sikit. Maka Nabi SAW solat asar sangat-sangat awal. Sehingga disebutkan di sini bahawa ketika mana seseorang itu kalaulah dia solat asar dengan Nabi, dan kalaulah dia pergi ke Awali, Awali maksudnya dataran tinggi Madinah, adapun Masjid Nabawi berada di dataran rendah, Masfalah. Lalu kalaulah dia pergi ke dataran tinggi Madinah, di mana terletaknya Quba dan lain-lain, dan pada waktu itu dia balik semula, dia balik semula ke dataran rendah, maka tetap matahari masih tinggi. Nak menunjukkan betapa awalnya Nabi SAW solat asar. Masuk je waktu, Nabi SAW akan menunaikan solat asar. Maka daripada Anas bin Malik, beliau mengkhabarkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW kan yusallil asra, kerap menunaikan solat fardu asar, wasyamsu murtafi'atun, dalam keadaan matahari masih lagi tinggi, hayyatun dan cerah. Fayadhhabu dzaib, maka seseorang yang ingin untuk berpemergian ilal awali, ke dataran tinggi Madinah, fayatil awali, dan bila dia sampai ke awali, dataran tinggi Madinah, matahari masih lagi berada tinggi, lam yazkur Kutaibah fayatil awali. Terus 1410 baca. Terus riwayat ini lebih kurang sama. 1411 baca. Kami solat asar bersama dengan Nabi SAW. Thumma yadhhabu dzaibu ila Quba. Kemudian seseorang daripada kami yang ingin pergi Quba akan pergi. Fayatihim, lalu bila dia sampai ke Quba, berjalan kaki, wasyamsu murtafi'ah, dalam keadaan matahari masih lagi tinggi. Dan berapa jauhkah Quba daripada kawasan Masjid Nabawi? Maka pada baris yang kedua, kata Imam Nawawi, ab'aduha, jarak dataran tinggi Madinah yang paling jauh daripada Masjid Nabawi adalah sekitar 8 batu. Dan yang paling dekat adalah 2 batu. Dan pertengahan adalah 3 ke 4 batu. Maka maksudnya pada waktu tu jauh. Namun pada waktu itu nak tunjukkan awalnya Nabi SAW solat, bila mereka sampai ke Quba, matahari masih lagi tinggi. Terus baca. Maka hadis ini menerangkan, para sahabat yang duduk dekat Quba, mereka tidaklah solat di awal waktu. Kerana mereka adalah petani, peladang, orang yang bercucuk tanam. Maka mereka perlu untuk balik rumah, bersiap dan sebagainya. Maka para sahabat yang ada di Quba ataupun di dataran tinggi Madinah, selalunya mereka akan solat pertengahan waktu. Maka sesiapa yang solat bersama dengan Nabi SAW kat Masjid Nabawi, dan Nabi SAW selalunya solat asar awal waktu, bila mereka selesai solat dengan Nabi, mereka balik ke Quba, mereka akan mendapati orang Quba masih tengah solat asar. Nak menunjukkan awalnya Nabi SAW akan menunaikan solat fardu asar. Maka daripada riwayat Anas bin Malik, beliau berkata, kunna nusalli, kami pernah solat asar bersama dengan Nabi SAW. Thumma yakhrujul insan, kemudian akan keluar seseorang menuju ke perkampungan Banu Amr bin Auf yang terletak di Quba. Fayajiduhum, dan dia akan mendapati mereka masih sedang solat asar, kerana mereka solat pada pertengahan waktu. Baris yang ke daripada bawah, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Qala ulama, berkata para ulama, manazilu Bani Amr bin Auf ala milaini mil Madinah. Perkampungan Banu Amr bin Auf yang terletak di kubak sekitar 2 batu daripada kawasan Masjid Nabawi. Wa hadza yadullu, dan ini menunjukkan atas pada waktu itu betapa cepatnya Nabi SAW solat. Sementara penduduk para sahabat di perkampungan Banu Amr, mereka solat pada pertengahan waktu. Okey. Wala'alla ta'khiru Bani Amr. Kenapakah Banu Amr bin Auf mereka melewatkan solat sampai pertengahan waktu? Likaunihim kanu ahla a'mal. Kerana mereka adalah para peladang dan petani yang bekerja di ladang dan juga pada waktu itu di kebun mereka. Fa'idha faraghu, bila mereka dah selesai bercucuk tanam, maka mereka perlu untuk balik ke rumah untuk bersiap untuk solat, bersuci dan sebagainya. Maka sebab itu mereka berkumpul lewat untuk solat asar sehinggalah ke pertengahan waktu asar. Maka ini yang menunjukkan pada waktu itu Nabi SAW solat sangat-sangat awal waktu. 1413 baca. Maka beliau telah masuk ke rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fi darihi, dan rumah Anas bin Malik pada waktu itu terletak di Basrah. Hinan sarafa min az-zuhur, ketika mana telah selesai solat fardu zuhur. Namun pada waktu itu mereka solat zuhur lewat. Wadaruhu, dan rumah Anas bin Malik terletak bersebelahan masjid. Falamma dakhalna alaih, maka apabila kami masuk ke rumah Anas bin Malik, maka beliau bertanya, as-sallaitumul asar, adakah kamu dah solat asar? Maka para tabi'in pada waktu itu bertanya, innaman sarafna sa'ah, kami baru sahaja pulang daripada solat zuhur. Maka nak menggambarkan bagaimana pada waktu itu lewatnya sebahagian daripada pemimpin yang ada pada waktu itu, mereka dah mula melewatkan solat zuhur. Maka sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu kadang-kala tak solat bersama dengan mereka, sebab para sahabat solat di awal waktu. Maka kata Anas bin Malik, fasallul asar, jom solat asar, sebab dah masuk waktu asar. Maka nak menunjukkan Anas bin Malik solat asar di awal waktu. Fakumna, maka berkatalah Ala bin Abdul Rahman, maka kami telah berdiri dan telah menunaikan solat. Falamman sarafna, apabila kami telah selesai, maka beliau berkata, Anas bin Malik, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, tilka salatul munafik, itu adalah solat orang munafik. Yajlisu, diduduk tanpa membuat apa-apa. Yarkubus syamsu, menunggu matahari terbenam. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sehingga apabila matahari telah berada di antara 2 tanduk syaitan, maksudnya dah dekat waktu terbenam, qama, barulah dia nak bangun solat. Fanakaraha, lalu dia mematuk tanah, arba'ah, sebanyak 4 kali. Maksudnya dia solat laju-laju 4 rakaat, seperti mana ayam mematuk tanah. La yadhkurullah, dan dia solat langsung tak ingat Allah kecuali sangat sedikit. Maka kata Anas bin Malik, kalaulah dah masuk waktu asar, kenapa nak melengahkan solat? Kerana orang yang melengahkan solat, maka itu adalah golongan munafik, yang bila dah hujung waktu baru nak solat. Dan kerana dah hujung waktu barulah nak solat laju-laju, dan dalam keadaan tergopoh gapah sehingga langsung tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah teguran Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jelas ke jelas? Baca. Maka dalam riwayat ini diterangkan siapakah pemimpin yang pada waktu itu melewatkan solat zuhur. Maka disebutkan itu adalah Umar bin Abdul Aziz ketika mana beliau menjadi governor. Umar bin Abdul Aziz sebelum jadi khalifah, dia jadi governor dulu untuk kawasan Hijaz. Dia menjadi governor dulu. Maka ketika mana dia menjadi governor, dia telah melewatkan solat zuhur. Kenapa Umar bin Abdul Aziz melewatkan solat zuhur? Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris yang keempat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, baris yang kelima. Maka kata Imam Nawawi, wa innama akharaha Umar bin Abdul Aziz ala adatil umara qablahu. Maka Umar bin Abdul Aziz telah melewatkan solat zuhur kerana beliau pada waktu itu dah terbiasa mengikut kebiasaan pemimpin-pemimpin sebelum dia. Dan pemimpin sebelumnya adalah pada waktu itu abang ipar dia,
Hisham Sulaiman bin Abdul Malik, Walid bin Abdul Malik dan ayah mertuanya Abdul Malik bin Marwan. Maka dia terikut-ikut dengan keadaan pemimpin-pemimpin sebelum dia. Dan ini berlaku bukanlah berterusan. Qabla an tablughahu sunnah fi taqdimiha. Pada waktu itu dia masih lagi belum tahu hadis. Sebab itu kita dah baca hadis bila Urwah bin Zubair tegur Umar bin Abdul Aziz, dan pada waktu itu dia jelas, maka dia telah ambil hadis itu sebagai pegangan. Maka bererti dia tak tahu bahawa sunnah untuk solat zuhur di awal waktu. Okey. Kemudian pandangan yang kedua. Okey, falamma balagat bila Umar bin Abdul Aziz telah dapat tahu sunnah untuk mengawalkan zuhur, maka pada waktu itu sara ila taqdim, beliau telah mengawalkan zuhur. Pandangan yang kedua, kenapa Umar bin Abdul Aziz melewatkan zuhur? Annahu akhraha li syughlin wa udhrin aradalah. Kerana dia terdapat tugasan dan kerja yang pada waktu itu dia perlu untuk selesaikan. Maka daripada ini kita nampak bahawa Umar bin Abdul Aziz pada waktu ini belum lagi menjadi khalifah, dia adalah sekadar gubernur. Sebab itu kata Imam Nawawi, wa hadza kana hina wulliya Umar bin Abdul Aziz al-Madinah niyabatan. Ini adalah sewaktu beliau menjadi gubernur, bukan sewaktu beliau menjadi khalifah. Kerana Anas bin Malik telah wafat meninggal dunia 9 tahun sebelum Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Maka ini adalah sewaktu beliau menjadi gubernur, maka pada waktu itu beliau melewatkan solat zuhur, sama ada kerana tak tahu sunnah untuk mengawalkan hadis tersebut tak sampai pada beliau, ataupun kerana beliau ada tugasan dan kesibukan. Terus maka kami telah solat zuhur bersama Umar bin Abdul Aziz akan solat zuhur. Kemudian kami telah keluar, lalu masuk bertemu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fawajadnahu, dan kami dapati Anas bin Malik sedang solat asar. Punya lewat solat zuhur, bila keluar jumpa dengan Anas bin Malik dah solat asar. Kerana Anas bin Malik solat di awal waktu. Maka bila selesai solat kami bertanya, wahai ammu, wahai pakcik, apakah solat ini yang kamu baru selesai solat? Maka beliau berkata, inilah solat asar. Dan inilah solat yang Nabi SAW, solat yang kami solat bersama dengan Nabi SAW pada awal waktu. 1415 baca. Maka 3 hadis yang terakhir ini menerangkan bahawa Nabi solat asar begitu awal, sehingga bila habisnya asar, maka ada begitu banyak masa. Kalaulah pada waktu itu para sahabat, mereka nak sembelih unta, nak lapah, nak potong, nak masak, nak makan, semua sempat. Nak menunjukkan Nabi solat asar begitu awal, sehingga ada banyak masa di antara asar hingga maghrib. Terus baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, "Shalla lana Rasulullah." Nabi SAW telah mengimamkan kami solat fardu asar. Falamman sarafa, apabila telah selesai solat, atahu rajulun min Bani Salimah, datang seorang lelaki daripada Banu Salimah lalu berkata, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna nuridu an nanhara jazuran lana." Kami berhajat untuk kami sembelih seekor unta milik kami. Wa nahnu nuhibbu an tahdurha, dan kami menyukai jika tuan dapat hadir, lalu dapat bersama dengan kami. Maka baginda menjawab, ya. Fantalaqa, maka pada waktu itu Nabi telah berjalan. Wantalakna, dan para sahabat kami pun ikut bersama baginda. Fawajadnal jazur, maka kami mendapati unta belum lagi disembelih. Lam tunhar, belum lagi disembelih. Fanuhirat, maka telah disembelih unta. Thumma qutti'at, kemudian telah dilapah, dipotong. Kemudian dimasak daripada daging unta tersebut. Kemudian kami makan. Qabla an taghiba syamsu, dan matahari tidak lagi terbenam. Padahal ambil masa yang lama, berapa jam nak sembelih, nak pada waktu itu lapah, potong, masak, makan. Tapi nak menunjukkan Nabi solat asar begitu awal waktu, maka sehinggakan pada waktu itu semua selesai sebelum masuknya waktu maghrib. Terus waqala al-Muradi, terus riwayat seterusnya 1416. Riwayatnya lebih kurang sama. Terus
Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, kami pernah solat asar bersama dengan Nabi SAW. Thumma tunharul jazur, kemudian telah disembelih seekor unta. Fanaqsim, maka kami telah membahaginya menjadi 10 bahagian. Thumma natbah, kami masak. Fanakul, maka kami dapat makan daging yang segar, daging yang fresh sebelum terbenamnya matahari. Nak tunjukkan begitu banyaknya waktu yang ada di antara asar dan maghrib kerana Nabi solat asar pada awal waktu. Terus riwayat yang seterusnya. Terus baca sampai habis. Bab yang ke-33 berkenaan tentang at-taghliz, amaran keras fi tafwid salatil asar bagi orang yang terlepas solat asar. Lagi-lagilah solat asar kerana waktu tu kadang-kala ada yang tertidur letih, ada yang sibuk nak balik rumah, ada yang pada waktu tu, maka kalaulah terlepas solat asar, maka Nabi beri amaran yang keras. Terus riwayat 1418. Maka sabda Nabi, orang yang terlepas daripadanya solat asar, dia tak solat. Apakah maksud terlepas? Maka pada baris yang kedua, 4, 6, maksud daripada terlepas adalah ada banyak pandangan. Yang pertama, orang yang tidak solat pada awal waktu. Lam yusalliha fi waqtihal mukhtar. Orang yang tak solat pada awal waktu. Kemudian pandangan yang kedua, antafutahu bi ghurubi syamsi. Matahari terbenam, dia masih lagi tak solat, dah masuk maghrib. Yang ketiga, pada waktu itu dia tak solat sehingga matahari menjadi kuning, dah masuk waktu makruh. Maka itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pandangan yang keempat, okey, kita ambil 3 pandangan tersebut. Maka inilah maksud terlepas solat asar. Maka sabda Nabi, orang yang terlepas daripadanya solat asar, dia punya teruk itu adalah sebagaimana seseorang yang kehilangan seluruh keluarga dan harta dia. Bagaimanakah keadaan seseorang yang hilang seluruh keluarga dan harta dia? Maka dia akan sangat tertekan sedih. Maka sebenarnya orang yang terlepas solat asar, itulah sepatut keadaan dan situasi dan kerugian yang dia menimpa dan tanggung. 1419 baca sampai habis. Hadis yang 1420 tu pun sama. Baca sampai habis. InsyaAllah kita akan sambung balik jam 6.30 insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.